Bukan untuk manusia nilai amal kita. Manusia tak tahu amal kita kualiti bagaimana. Tapi bila mana ibadah ini kita buat dengan ada pengetahuan tambahan, ianya berbeza di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kadang-kadang kita kena bersyukur pada Allah kerana kita berada di tempat yang membawa kita ke jalan yang lurus. Ada sebahagian orang tak diberikan jalan yang lurus, dia cari jalan lurus tapi dapat jalan yang lain. Nak ikut jalan yang membawa kepada syurga tapi berada di tempat yang salah, maka sesat semakin menyesatkan. Seperti mana sebahagian orang rakyat Malaysia kita ni didatangi dengan pelbagai pandangan-pandangan, ajaran-ajaran yang pelik. Ingat tak ada orang ikut, punya ada. Bukan tak ada lah, ada, kita tahu ada. Macam semalam saya ada satu kuliah dekat Tasik Tambahan, dekat Ampang. Saya ceritalah pasal Syiah. Kita ceritalah Syiah ni bukannya baru. Syiah ni dah bukan sekadar di negara luar mungkin kita tak belik, tapi di negara kita pun bukan baru. Ada jemaah yang dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, tahun 80-an lagi dia dah join Syiah di negara kita tahun 80-an." Dia kata kalau Syiah ni di negara kita ni bukan baru mula generasi pertama. Dia kata kalaulah zaman 80-an dia dah ada anak dia pun Syiah, dia cucu pun dia pun Syiah. Saya cakap lebih kurang lah cerita pengalaman kita sikit dengan Syiah ni. Tuan-tuan, lepas kuliah tu ada semayang isyak kan. Masa saya semayang tu, sebelah saya tu Syiah dah, orang Melayu kita. Saya pun jadi macam semayang tu tak apa nak, sebab kita semayang tu kita tengok penggerakan dia. Tuan-tuan, Syiah ni dia solat dia, tuan-tuan kalau nak tahulah, Syiah ni dia solat, taranya dia tak, kalau kita ada letak kat sini kan, lepas kita daripada angkat kedua tangan kita akan letak sini, okey, dia tak letak, dia letak kat bawah. Saya pun dah ada rasa macam lain lah. Tapi kita tahu, kalau kita belajar fiqah, orang-orang yang bermazhab Maliki dia memang tak letak tangan kat sini. Mula saya sangka dia Maliki lah, padahal sebelum solat tu saya nampak dia Melayu kan. Mungkin ada orang Melayu kita pegang mazhab Maliki. Lepas tu kita bila mana dia nak sujud, dia keluarkan tisu, dia letak kat depan tu, dia sujud. Saya dalam semayang tu saya kata Syiah lah ni. Dan setiap kali dia daripada duduk antara dua sujud, dia akan bagi isyarat macam tu. Dia kata, tuan-tuan, tak sangka lepas kita kuliah tu, mayang isyak tu sebelah kita tu Syiah. Jadi kita haraplah kita yang berada di rumah Allah Azza wa Jalla ni, saya yakin orang kita nak cari kebenaran, tapi di mana dia salah, dia tak akan terus disesatkan. Kita minta pada Allah Ta'ala berikan kita jalan yang lurus dan jalan yang membawa kita ke jalan yang benar. Muslimin semua dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini kita akan bacakan beberapa hadis Nabi SAW, yang mana hadis yang saya nak bacakan ini menceritakan ataupun memberikan satu gambaran daripada sunnah Nabi SAW akan betapa besarnya kalimatul la ilaha illallah.
betapa besarnya kalimah la ilaha illallah di sisi Islam. Bahkan di sisi Nabi SAW ianya sangat-sangat diambil kira. Seseorang yang mengucap la ilaha illallah akan ditukar dia punya taraf dia, sama ada kelayakan dia, sama ada kehormatan dia akan berbeza sebelum daripada dia mengatakan la ilaha illallah. Okey, hadis kita yang pertama yang kita nak bacakan adalah hadis yang riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia iaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Okey, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama sebenar dia iaitu Jundub bin Junadah. Bukan nama sebenar dia adalah Jundub bin Junadah, tapi nama panggilan yang dipanggil oleh Nabi dan para sahabat adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan dia adalah daripada satu kabilah, satu kaum daripada kaum Bani Ghifar, satu kaum yang dikenali oleh bangsa Arab, agak terkenal hingga kan orang-orang Arab Quraisy yang memegang kota Mekah, apabila mereka dengar nama Bani Ghifar, mereka pun ada sedikit rasa takut sikit. Kerana apa? Kerana apa yang dibuat oleh Bani Ghifar. Apakah adat kebiasaan Bani Ghifar? Bani Ghifar ni dia bukan duduk di kota Mekah. Bani Ghifar kabilah yang duduk di tempat yang mana apabila orang nak menjalankan aktiviti perniagaan, mereka perlu melakukan permusafiran. Nak berniaga mesti musafir kan, terutama zaman dulu. Nak berniaga mesti ke Syam, musim panas pergi ke Syam. Jadi orang akan bawa barang dagangan mereka pergi ke Syam dengan naik dia punya tunggangan. Apabila mereka nak pergi ke sana, mereka mesti akan lalu di perkampungan yang diduduki oleh Bani Ghifar. Dan Bani Ghifar ni siapa lalu dia kena minta sikit lah, macam kena bayar tol lah. Nak lalu bagi sikit lah. Kalau tak bagi langsung, hartanya akan diambil, dirampas. Jadi orang-orang Arab ini, mereka nak tak nak mereka kena bagi. Jadi itu aktiviti yang dikenali oleh bangsa Arab. Bani Ghifar adalah kumpulan yang kalau kita tak bayar tol je, dia akan ambil harta. Okey, dan itu yang dibuat oleh Abu Dzar Al-Ghifari sebelum daripada dia masuk Islam. Dan apabila kedatangan Nabi SAW telah sampai kepada dia, waktu mana cerita pasal Nabi ni, seorang lelaki yang keluar daripada kebiasaan nenek moyang biasa sembah berhala. Nabi SAW bawa orang sembah kepada Allah. Benda ni bercanggah dengan aktiviti nenek moyang, jadi famous, viral. Waktu tu viral, tapi bukan pakai WhatsApp, dia viral. Orang cerita-cerita kat kampung, kat pelusuk mana dah sampai kepada pengetahuan Abu Dzar. Abu Dzar ni dia nak masuk Islam lah. Dengan keberanian yang ada pada dia, didikan keluarga kabilah tu sendiri. Kabilah berani, individu pun ada yang jadi berani. Jadi Abu Dzar ni dia ambil langkah dia pergi ke kota Mekah. Waktu tu tak ada Waze, tak ada apa pun. Dia tahu je route tu sampai Mekah, boleh sampai jumpa Nabi SAW. Kita zaman sekarang ni kalau tak ada Waze tak sampai. Sebelum ada Waze, ada Google Map, kita boleh je buka tingkap tanya orang,
jalan apa kat mana rumah fulan, boleh je tanya. Walaupun satu taman tu ada banyak majlis pun, kita boleh dapat jumpa kat rumah kita nak pergi. Zaman sekarang ni kalau dah tak ada Waze, tak sampai dah. Dan Abu Dhar bila mana jumpa Nabi, maka dia masuk Islam. Dan dia masih lagi berani ya. Keberanian yang ada pada dia itu masih kekal. Dia bila masuk Islam, waktu tu adalah orang-orang Islam tidak zahirkan keislaman dia. Hanya kalau nak solat, buat tempat yang agak tertutup supaya tak diketahui oleh orang musyrikin. Abu Dhar ni dengan sifat dia berani, maka dia keluar dan dia tunjukkan dia Islam dengan dia solat dan sebagainya. Maka orang Quraisy, orang musyrikin datang ramai-ramai pukul dia. Kuat macam mana pun kalau dah 2-3 orang tuan-tuan, habis ya. Tapi tak adalah sampai dia dibunuh kerana orang musyrikin Mekah. Ada di kalangan mereka kata, jangan main, jangan bunuh dia ni Bani Ghifar. Lupa ke? Kita kalau bunuh dia ni, habis kita. Sebab Arab tu dia ada sifat balas dendam. Kalau ada dia punya orang-orang kabilah dia mati, dia tak kira, salah betul tak kira. Walaupun Abu Dhar tu masuk Islam, kaum dia tak Islam, tapi kalau Bani Ghifar, daripada Bani Ghifar tu mati, akan tuntut bela. Jadi takut perseteruan yang dahsyat, maka orang musyrikin tak bunuh dia. Itu nak cerita tentang semangat Abu Dhar Al-Ghifari. Dan itu adalah pada peringkat awal, ketika mana dia dengan Nabi SAW pada permulaannya. Nak cerita pasal Abu Dhar ni banyak. Tapi ada lagi satu kisah yang menarik di antara dia dengan Nabi SAW, iaitu ketika mana Abu Dhar ni dia jumpa Nabi dan dia minta pada Nabi SAW satu jawatan. Ialah jawatan Nabi SAW adalah pemimpin. Nabi perlukan sokongan, dukungan para sahabat untuk enforcement, penguatkuasaan, untuk jalankan amal makruf nahi mungkar. Mesti ada sahabat Nabi bantu. Untuk buat kutipan zakat, kumpulkan harta dan sebagainya. Kalau dalam peperangan, Nabi perlukan siapa yang naik kuda, siapa yang boleh memanah, siapa duduk sebelah Nabi. Itu semua ada tugas dia. Abu Dhar Al-Ghifari saya tak pasti apa jawatan dia minta pada Nabi. Tapi bila mana dia tanya pada Nabi, dia minta satu jawatan, maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ya Abu Dhar, innaka da'if. Wahai Abu Dhar, sesungguhnya kau lemah. Tuan-tuan, kat mana yang Abu Dhar tu lemah? Kita kata dia berani, kita kata dia kuat dari sudut fizikal. Tiba-tiba Nabi kata dia lemah. Tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan dia lemah mengikut kepada apa yang dia minta, apa jawatan yang dia minta. Tuan-tuan, tak semua jawatan perlu kepada kekuatan fizikal. Orang nak jadi bendahari mesti kena pakai kalkulator, mesti pandai. Kalau tekan kalkulator pun salah, macam nak jadi bendahari? Orang nak jadi SU kan, tekan huruf pun tak, buat surat format pun salah, dia susah, tak sesuai. Ada orang lebih sesuai. Maka Nabi dengan terus terang Nabi kata, innaka dhaif, kau lemah. Dia tak bagi jawatan pada dia. Itulah Nabi SAW. Nabi akan berikan jawatan berdasarkan kepada kesesuaian seseorang dan kelayakan yang ada pada dia. Nabi nak hantar orang, nak hantar sahabat Nabi berdakwah di kalangan orang-orang ahli kitab. Ahli kitab ni apa? Orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka ni ada pengetahuan tentang agama, tentang kitab-kitab terdahulu. Walaupun kitab mereka ni telah diselewengkan, tapi mereka ada pengetahuan. Kena hantar orang yang boleh berdebat, yang boleh mengeluarkan fatwa. Jadi Nabi utus siapa? Nabi utus Mu'adh bin Jabal ke Yaman
Sebab Mu'adh ni dia ada kelebihan tu, boleh berdebat, boleh berfatwa. Nabi tak hantar Khalid ke Yaman. Kalau Nabi hantar Khalid ke Yaman, ahli kitab cakap apa dia pancung ya? Sebab Khalid ni kerja dia apa? Khalid bin Al-Walid ni dia adalah kerja dia berperang saja kan. Tuan-tuan tak dengar lah Khalid buat kuliah, Khalid cerita pasal ni, tak ada. Khalid, dan Nabi lantik Khalid. Walaupun Khalid ni pernah menentang Nabi, pernah menyebabkan tentera Islam di Uhud itu kucak-kacir. Kerja siapa? Kerja Khalid. Tetapi bila mana Khalid bin Al-Walid masuk Islam, masuk Islam pun lambat. Tapi Nabi bagi jawatan pada dia kerana kesesuaian yang ada pada kriteria yang ada pada Khalid bin Al-Walid. Okay, itu cerita sikit lah. Okay. Kemudian kita baca hadis. Abu Dzar Al-Ghifari dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar dia kata, aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu pakai baju warna putih. Waktu ni lah. Nabi pernah pakai baju merah, Nabi pernah pakai baju warna hijau, Nabi pernah pakai kain, Nabi pernah pakai kain tutup atas. Baju Melayu tak pernah lah, tapi jubah Nabi pakai. Nabi pakai baju besi, Nabi pakai topi besi. Macam-macam Nabi baju pernah pakai. Okay. Waktu ni Nabi pakai baju putih. Wa huwa naimun thumma ataituhu wa qad istayqadha. Waktu tu Nabi sedang tidur. Bila mana Abu Dzar sampai, maka Nabi bangun. Okey. Nak tunjukkan bahawa Nabi ni dia agak bersahaja lah. Depan sahabat pun dia tak adalah macam sebagai seorang ketua negara, tak adalah dia berbeza sangat. Tapi bukan kata nak jadi pemimpin mesti jadi macam tu, tidur depan orang. Itu tengok konteks lah. Zaman sekarang ni tak sesuai. Tidur depan orang kata pelik pula. Ustaz tidur depan orang pun cuba tidur kat depan ni. Tak kena lah, ikut zaman, ikut keadaan. Kadang-kadang dalam keadaan tak selamat, perlu pada bodyguard, pakailah bodyguard. Itu cerita ikut zaman. Kemudian Nabi bangun dan Nabi kata pada Abu Dzar, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhala jannah. Nabi SAW kata pada Abu Dzar, tidaklah daripada seseorang hamba itu yang mengatakan la ilaha illallah thumma mata ala dhalika, kemudian lepas dia mengucap tu dia mati. Dan dia mati itu dia pegang teguh dengan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Nabi kata pada Abu Dzar, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk dalam syurga. Nabi bangun, Nabi cakap ke Abu Dzar, siapa sebut la ilaha illallah kemudian mati, kemudian masuk syurga. Dan kenyataan Nabi ni jelas. Tuan-tuan pun faham. Tuan-tuan faham, saya faham, semua orang faham. Siapa ucap la ilaha illallah mati, masuk syurga. Abu Dzar Al-Ghifari dia bukan tak setuju, cuma dia ada rasa macam ada benda yang dia nak tanya lagi, ada benda yang dia rasa perlu kepada penjelasan. Dia kata pada Nabi SAW, wa in zana wa in sarak, walaupun orang itu dia berzina, walaupun dia mencuri ke. Nabi jawab balik pada Abu Dzar, Nabi kata wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tuan-tuan, betul ke tak betul? Orang berzina dan mencuri ni boleh masuk syurga kalau dia mengucap la ilaha illallah? Boleh lah. Tapi dia berdosa lah. Bukan kata boleh, bukan kata boleh berzina. Itu masalah dia. Kita cerita lain, dia cakap lain. Orang kita ni sebahagiannya orang cerita lain, dia cerita lain. Bukan kata berzina dan mencuri itu boleh. Nabi yang kata, Nabi kata siapa yang mengucap la ilaha illallah kemudian mati tapi dia buat dosa. Orang Islam kita yang melakukan dosa banyak kan. Orang Islam kita ada yang membunuh orang, orang Islam kita ada yang
buat dosa besar, dia mencuri, ada merompak. Bahkan ada hadis Nabi SAW, wanita yang berzina kemudian dia bagi anjing minum, masuk syurga juga. Maknanya perkataan Nabi itu tidaklah bercanggah dengan apa yang dibawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Cuma Abu Dzar ni dia rasa macam dosa ni dosa besar. Dosa besar ni boleh ke masuk syurga? Jawapannya boleh lah. Selagi mana dia Muslim, maka dia boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Dzar dia ulang 3 kali. 3 kali dia ulang pada Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun berzina mencuri ke, Nabi kata wa in zana wa in saraq. 3 kali. Sampai kali ketiga Abu Dzar pun macam terpaksa terima lah. Tuan-tuan pun tahu Abu Dzar ni jenis ni sikit, dengan kaum dia agak gangster sikit, tapi dia bukan apa, ada benda yang dia rasa perlu pada penjelasan, tapi Nabi tetap dengan jawapan dia. Nabi kata wa in zana wa in saraq, walaupun berzina, walaupun mencuri. Tapi kalau dia berzina tak bertaubat pada Allah, maka dia kena seksa dululah. Kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka boleh masuk syurga. Macam tu juga mencuri. Okey, itu hadis kita yang pertama. Hadis kita yang kedua, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang nama dia Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, siapa dia Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid adalah seseorang yang sangat disayangi oleh Nabi, hinggakan diberikan gelaran Hibbu Rasulillah. Tuan-tuan ingat je, nama dia adalah Usamah bin Zaid. Diberikan gelaran pada dia Hibbu Rasulillah, kecintaan, kesayangan Rasulullah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, Usamah bin Zaid ini, kalau secara mudahnya kita kata dia ni adalah cucu angkat Nabi lah. Cucu angkat Nabi. Ada anak angkat. Siapa anak angkat Nabi? Anak angkat Nabi SAW adalah Zaid bin Harithah. Nabi sayang Zaid. Bila mana Zaid dah besar, Zaid kahwin, kemudian Zaid dapat anak. Anak dia adalah nama Usamah bin Zaid. Kira cucu angkat lah. Cucu angkat tu saya yang sebut. Lebih kurang lah anak angkat, lepas tu jadi cucu angkat lah kan. Dan Usamah bin Zaid ini Nabi sangat sayang pada dia. Walaupun dari sudut kejadian dia tak adalah comel, tak ada kejadian dia, tak adalah macam kita kata, kalau kata cantik ni orang kulit putih lah. Dia tak ada. Dikatakan bahawa Usamah ni kulit dia gelap. Kulit dia gelap. Dan dia punya hidung dia aftasul amf, maksudnya hidung dia kemik. Macam kita kan, hidung kemik, tak mancung kan. Arab dia akan mancung kan. Kulit putih, hidung mancung. Dan kejadian dia macam tu. Dia macam sahabat-sahabat Nabi yang lain lah, yang biasa kita dengar kata kulit gelap ni, yang tanya Bilal dan sebagainya kan. Jadi itulah dia. Tapi kenapa Nabi sayang dia? Nabi sayang dia sebab ialah mungkin dia cucu angkat Nabi lah kan. Dan menunjukkan dalam banyak peristiwa dia dapat gelaran kecintaan, kesayangan Rasulullah, kerana memang betul Nabi sangat sayang pada dia. Ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah ketika mana Nabi SAW, ni sebut antara lah, ketika mana Nabi masuk ke dalam kota Mekah untuk menawan kota Mekah, ataupun kita sebut dalam tu tahun pembukaan kota Mekah, yang mana Nabi masuk beramai-ramai dengan para sahabat Nabi. Waktu tu ada dengan Nabi, duduk dekat-dekat dengan Nabi tu, Nabi bawa sekali Bilal, dan juga Nabi bawa Usamah bin Zaid. Tuan-tuan, orang musyrikin Mekah dia tak boleh tengok benda ni. Sebab orang musyrikin Mekah dia dari sudut kulit dia diskriminasi. Dari sudut kulit ni memang rasis. Orang musyrikin Mekah tak boleh, dia tak boleh nampak benda ni. Tapi Nabi SAW dia tak ada buat benda ni. Nabi bukan pejuang kepada kulit.
Nabi bukan pejuang pada bangsa Arab. Nabi tak pejuang. Nanti kita habis cerita panjang. Kemudian itu yang pertama antaranya. Yang keduanya antaranya adalah ketika mana Nabi SAW sedang melakukan haji, iaitu pada tarikh 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah biasanya tuan-tuan buat apa? 9 Zulhijjah kalau orang buat haji, dia wukuf di Arafah. Hari wukuf. Wukuf start mula daripada zuhur kan, kemudian sampai maghrib. Tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati Allah, bila mana dah ghurub syams, matahari itu dah terbenam, waktu tu adalah waktu bergerak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Dan Nabi SAW dia tak bergerak. Dia bukan tak bergerak, dia nak bergerak, tapi dia tunggu seorang. Dia tunggu orang yang akan diletak di belakang dia. Sebab Nabi SAW waktu buat haji, Nabi akan letak seorang dekat belakang. Yang muda lah, yang muda. Nah, kalau kata cucu Cak Usamah ni muda kan, cucu kan, standard cucu, jadi dia muda. Bila mana datang Usamah bin Zaid, Nabi letak belakang dia, lepas tu baru Nabi jalan. Tuan-tuan, waktu tu sahabat-sahabat Nabi, terutamanya yang baru masuk Islam, yang baru masuk Islam ni maksudnya dia masih ada pemikiran diskriminasi rasis ni masih ada lah, sebab baru masuk Islam. Mereka kata apa? Mereka kata, apa tunggu budak ghulam kulit hitam? Kenapa Nabi tunggu budak kulit hitam ni? Tuan-tuan, Nabi dah sebut dah dalam dalam khutbah wada', khutbah Nabi SAW yang sangat masyhur, yang tuan-tuan boleh nampak dekat dalam frame selalu orang kahwin dia bagi frame tu tulis khutbah wada'. Isi tu penting, bukan frame tu penting. Antaranya apa Nabi kata? Nabi kata, laisa li'arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bittaqwa. Nabi kata tak ada kelebihan kepada orang Arab berbanding dengan orang ajam. Ajam ni maksudnya orang selain Arab. Orang Arab dengan orang selain Arab tak ada kelebihan. Tak ada kata orang Arab ni dia akan lebih, kemuliaan dia akan lebih, tiba-tiba lebih, tak ada. Di sisi Allah tak ada. Nabi kata illa bittaqwa, melainkan takwa. Al-Quran menyebutkan, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa daripada kamu. Siapa bertakwa dia mulia lah. Nabi sebut lah. Dan Nabi SAW buktikan ketika mana datang dia seorang budak kulit hitam, Nabi tak ada membezakan. Tuan-tuan, itulah Nabi SAW dalam banyak perkara pun, dalam banyak perkara. Tetapi adakah Nabi SAW bila mana Nabi kata Arab tak ada kelebihan, adakah maksudnya Nabi tak cakap langsung tentang hak-hak orang Arab? Nabi tak sebut langsung tentang kelebihan kaum tertentu? Tak. Ada masa Nabi kena sebut, Nabi sebut. Contohnya dalam bab pemerintahan. Dalam bab pemerintahan, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata al-a'immah min Quraisy. Nabi kata pemimpin mesti daripada Quraisy. Nabi bukan pembela Quraisy, tapi untuk kemaslahatan, supaya tak berlaku pertumpahan darah dan sebagainya, maka Nabi sebut benda tu. Nabi bukan pembela Quraisy. Kes yang sama juga dalam banyak perkara. Nabi sebut tentang kelebihan keluarga Nabi SAW dan hukum-hukum yang ada pada keturunan Nabi. Nabi kata keturunan Nabi tak boleh terima sedekah. Ketika mana sahabat Nabi Salman datang bawa pada Nabi SAW, bawa hidangan makanan yang berbentuk kurma basah, panggil rutab, bawa datang jumpa Nabi. Nabi tanya pada Salman, apa ni? Dia kata ni sedekah. Nabi kata angkat balik, dia tak boleh. Nabi kan keturunan Nabi tak boleh dapat sedekah. Sedekah maksudnya di sini adalah sedekatun wajibah, sedekah yang wajib, iaitu zakat. Kemudian Salman datang bawa benda, esoknya Salman kata ni hadiah, Nabi ambil. Kita azan kan?
kita sambung lebih kurang dalam 5-10 minit, kemudian kita solat. Begitulah Nabi SAW apabila ada satu perkara yang diberikan kelebihan pada satu kumpulan, maka Nabi akan nyatakan. Macam keturunan Nabi, Nabi akan sebut hukum-hukum keturunan Nabi dan kelebihan-kelebihan mereka diketahui oleh sekalian sahabat. Dari sudut keturunan mereka mulia. Sampai dekat secara mutlak keluarga Nabi itu mulia. Kalau dia tak beriman, dia pun tak mulia. Dan kalau melakukan kesilapan dan kesalahan, Nabi pun takkan kata keluarga Nabi buat salah pun tak apa. Nabi cakap secara jelas. Nabi kata, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah bintu Muhammad tu mencuri, aku akan potong tangan dia. Macam tu juga dalam perkara-perkara yang lain. Nabi bukan pejuang kepada bangsa Arab. Tapi Nabi kata dalam bab kepimpinan, Nabi kata Quraisy kena pegang. Bila berkaitan dengan kunci, pemegang kunci Kaabah hari ini, sampai hari ini pun ada kabilah keturunan Arab daripada Bani Syaibah, tak silap, dia akan pegang kunci tu. Tak ada orang nak rebut daripada dia. Kelebihan yang telah diberikan ikut kepada konteks semasa, negara dan sebagainya. Tapi kalau buat salah, Nabi akan nyatakan kesalahan tetap salah. Macam tu juga macam Usamah bin Zaid ni. Dia seseorang yang disayangi oleh Nabi dan diakui oleh sekalian para sahabat, hinggalah pada zaman Umar masih lagi. Umar bin Al-Khattab, waktu mana dia jadi khalifah. Waktu mana dia jadi khalifah, waktu tu dia sedang membahagikan harta. Mungkin harta Baitul Mal. Dia bagi harta. Kemudian sampai kepada turn anak dia, iaitu Abdullah bin Umar. Dia bagi anak Abdullah bin Umar, anak dia sendiri, dia bagi dalam sekian harta lah. Kita katalah satu botol. Bukan botol, tapi satu botol. Banyak dia berkau macam ni. Sampai pula kepada giliran Usamah bin Zaid, yang dikatakan hibbu Rasulillah ni, kecintaan kesayangan Nabi. Datang Usamah bin Zaid, Umar bin Khattab dia ambil harta 2 kali ganda. Kalau kata botol tadi pada anak dia Abdullah 1, dia bagi Umar 2, dia bagi pada Usamah 2 kali. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar ni, dia tak ada masalah diberikan harta tu lebih. Cumanya dia tahu dari sudut pemberian harta oleh bapa, dia tahu bapa dia akan bagi harta, ada dia punya cara dan dasar dia. Dia ada dasar dia. Akan berikan harta kepada orang yang berapa banyak benda, berapa banyak harta dia nak bagi, dasarkan daripada kelayakan dan juga sejauh mana bala dalam Islam. Bala ni maksudnya dia punya ujian dan kemuliaan dia dalam Islam, maka dia beri. Jadi anak dia Abdullah bin Umar bila tengok Usamah 2 kali, maksudnya apa? Maksudnya Usamah tu lebih mulia daripada dia. Itu yang jadi persoalan dalam diri dia. Maka dia tanya pada bapa dia. Dia kata, "Faddalta alayya Usamah?" Dia kata, "Wahai bapa, wahai Umar, wahai bapa dia, engkau lebihkan Usamah ke atas aku." Bukan lebihkan harta, bukan masuk harta tu sendiri, tapi kalau bagi lebih, maksudnya Usamah lagi mulia daripada aku ke? Dia kata, "Syahidtu ma'a Rasulillah ma la yashad, ma lam yashad." Aku saksi, menjadi saksi banyak peristiwa dengan Nabi berbanding dengan Usamah. Kalau ikutkan dia lagi baik lah. Maksud dia lebih kurang macam tu lah. Kemudian Umar bin Khattab kata pada anak dia sendiri, Abdullah, dia kata, "Inna Usamata kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minka." Sesungguhnya Usamah lebih dicintai Nabi SAW, dicintai oleh Nabi SAW daripada engkau. Umar cakap pada anak dia, "Wa abuhu kana ahabba ila Rasulillah SAW min abika." Dan bapa Usamah ni lebih dicintai oleh Nabi daripada bapa kau sendiri. Dia terus terang ya. Dia kata Nabi pun lebih sayang Zaid bin Harisah daripada aku ni, Umar bin Khattab. Tapi tuan-tuan,
Kita cerita banyak lah pasal Nabi sayang pada Usamah bin Zaid. Nabi letak Usamah bin Zaid kat belakang. Para sahabat pun muliakan Usamah kerana gelaran dan kecintaan Nabi pada dia. Tapi kalau Usamah buat salah, Nabi tak kata tak apa Usamah kau buat salah tak apa sebab aku sayang, tak ada. Usamah buat salah, Nabi akan kata salah. Contohnya macam ketika mana ada satu kejadian yang menyebabkan kena jatuhkan hukuman. Tak silap saya mungkin kesalahan mencuri. Ada seorang wanita daripada Bani Makhzum, dia melakukan satu jenayah, mungkin mencuri ya. Tapi Usamah ni dia mungkin ada rasa belas kasihan. Dia cuba memberikan syafaat, macam kita kata bantu supaya tak dikenakan hukuman. Maka Nabi datang jumpa Usamah. Nabi kata, atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, kau nak bagi syafaat pada hukum hudud, had daripada hukum Allah? Nabi tegur. Nabi tak kira, walaupun Nabi sangat sayang pada Usamah. Orang tengok dia kulit hitam tak ada apa, tapi Nabi sayang dia. Tapi kalau salah, Nabi kata salah. Okey, kita baca sikit hadis ni. Usamah bin Zaid kata, ba'athana Rasulullah SAW ila al-Huraqah fasabbahna al-qaum fahazamnahum. Satu hari Nabi utuskan kami pergi ke satu kaum yang dikenali sebagai Al-Huraqah. Huraqah ni maksudnya mereka ni kaum yang zalim. Kita kata kaum yang kafir lah. Apa kesalahan besar mereka buat? Mereka kalau kuasai satu tempat, mereka akan bunuh dan mereka akan bakar. Dikenali sebagai Huraqah. Tak ada peri kemanusiaan. Fasabbahna al-qaum. Kami waktu tu masuk perkampungan tu dalam keadaan subuh. Fahazamnahum. Kami pun kira macam dah kepung mereka. Ni Usamah ceritalah. Nabi tak pergi perang, tapi Nabi utus Usamah dengan sahabat yang lain. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Dan aku bertemu dengan aku dan seorang ansar. Ni Usamah cerita ya. Dia dengan orang Ansar, dia berjumpa dengan seorang lelaki daripada kaum Huraqah ni tadi, yang mana waktu tu orang ni macam dia dah tak boleh buat apa dah. Dia telah dikuasai. Tiba-tiba waktu mana dia nak kena bunuh tu, dia kata la ilaha illallah. Tuan-tuan, dalam keadaan dia nak kena bunuh dengan Usamah dengan seorang orang Ansar, dia sebut perkataan la ilaha illallah. Fakaffal ansariyu anhu fata'antuhu birumhi hatta qataltuh. Bila mana orang tu sebut la ilaha illallah, maka orang Ansar tadi sebelah Usamah tu dia pun kaf, maksudnya dia tahan, dia tak bunuh. Patutnya dia boleh bunuh kan, tapi bila ucap la ilaha illallah tak boleh bunuh. Sebab bila mana mengucap, maka dia dikira sebagai Muslim. Kemudian wata'antu birumhi. Usamah bin Zaid ini dia tak kira. Dari sudut pandang Usamah, dia kata orang ni bukan betul-betul masuk Islam, takut mati, sebab tu mengucap, sebab tu menyebut la ilaha illallah, bukan benar-benar ikhlas nak masuk Islam. Maka Usamah cucuk dia pakai dia punya panah hingga matilah orang tadi. Falamma qadimna, bila mana kami sampai mana? Kami tiba di Madinah. Balaghan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Benda ni sampai kepada pengetahuan Nabi, viral lah. Usamah bunuh orang mengucap dah. Orang dah mengucap kalimah la ilaha illallah, Usamah pergi bunuh dia. Sampai berita tu pada Nabi. Maka Nabi datang. Nabi datang, Nabi jumpa Usamah. Nabi cakap pada Usamah, Nabi kata apa? Ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Usamah, kenapa engkau bunuh orang yang telah mengucap kalimah la ilaha illallah? Kenapa pergi bunuh dia? Bila mana kena aju soalan, mesti ada juga nak backup kan, mesti ada alasan dia. Takkan saya saja bunuh. Usamah kata apa? Kana muta'awwidzan. Dia ni bukan benar-benar nak mengucap, dia ni takut nak kena bunuh, sebab tu dia mengucap la ilaha illallah, bukan ikhlas, bukan Islam betul. Nabi SAW dalam keadaan tu, Nabi ulang banyak kali. Nabi kata aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah.
Nabi ulang banyak kali sampai Usamah jadi stres. Usamah dia telah melakukan kesilapan, telah bunuh orang yang telah mengucap la ilaha illallah. Dan Usamah bukan nak bunuh orang Islam, cumanya dia kata orang ni bukannya benar-benar ikhlas kerana Allah. Tapi di sisi Allah, wallahu alam. Tapi kita sebagai manusia, Nabi SAW dalam hal ni, seseorang yang mengucap la ilaha illallah secara zahir kita terima je, nak tunjukkan betapa hebat dan besarnya kalimah la ilaha illallah. Orang yang zalim, yang jahat, walaupun nampak Islam masuk macam tak ikhlas, dalam keadaan takut baru mengucap, tapi Nabi kira dia dah kira sebagai sebahagian daripada saudara Islam, walaupun dalam keadaan macam tu. Nak kata betapa besarnya kalimah la ilaha illallah. Baru pegang kalimah la ilaha illallah tu sekejap je. Tuan-tuan bayangkan kita yang dah Islam ni lama, kita dimuliakan kerana kalimah itu juga. Sampai hari ni kita dimuliakan dalam kehidupan kita kerana kalimah la ilaha illallah. Cumanya jagalah kalimah ini, jangan rosakkan kalimah ini dengan kesyirikan, perkara-perkara syirik. Banyak kali kita sebut dah, jangan percaya pada kesialan, jangan nyubur bomoh dan macam-macam, kerana perkara-perkara syirik merosakkan, tidak membatalkan keseluruhannya, tapi sebahagiannya boleh merosakkan kesempurnaan akidah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Tak ada? Jadi kalau tak ada soalan, kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.